Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nur al-mudhhib lisyani bi nurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita mendengar, membaca hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaminkan orang yang mendengar akan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naddarallahu mir'an sami'a maqalati." Allah akan menyinari, memberikan cahaya di wajah-wajah orang yang mendengar hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita dengar hadis pada malam ini, kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi asbab kita memperolehi syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sedang pendengar dirahmati Allah, mohon tuan-tuan share lah kat mana-mana. Semoga kita dapat menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk di dalam golongan yang Nabi sebut ulumun bathaha, mereka yang menyebarkan ilmu. Untuk kita menyebarkan ilmu, tak semestinya kita kena bercakap dalam live, tak semestinya kita kena menulis buku, tak semestinya kita kena masuk program TV. Untuk termasuk dalam ulumun bathaha, perkara-perkara yang tidak akan terputus ketika mana kita telah meninggal dunia kelak, antaranya ialah menyebarkan ilmu. Itu tidak semestinya melalui perucapan, tetapi boleh juga dilakukan dengan kita share video majlis ilmu, kita kongsikan pengajian-pengajian, kita kongsikan tentang berita-berita ilmiah, poster-poster ilmiah yang dipostkan. Cuma tuan-tuan yang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita dilanda wabak. Bukan sekadar COVID-19, kita juga dilanda pandemik yang dah lama dah. Sebelum kedatangan COVID-19 kita dah ada dah pandemik ni, cuma kita tak sedar, iaitu pandemik penyebaran berita palsu, wabak berita palsu. Wabak berita palsu ni bukan sekadar dalam bab kedoktoran, dalam bab perubatan. Kan ada orang anti vaksin lah, makjah lah, makkiyah lah, macam-macam lah kan. Bukan sekadar dalam bidang perubatan, bahkan dalam bidang agama, dalam bidang ilmu juga, kita ada makcik kiyah, kita ada makjah yang menyebarkan perkara-perkara yang tidak benar, menyebarkan ilmu-ilmu yang bertentangan dengan manhaj jumhurul ulama. Bahkan lebih parah, mereka sehingga menyesat dan mengkafirkan para awliya, para ulama. Maka perkara itu kita kena berhati-hati, supaya kita tidak menyebarkan semangat nak sebar share ilmu ni. Ustaz kata kena share ilmu, kita kena berkongsi ilmu supaya menjadi amalan ketika kita telah meninggal dunia, tapi tershare pula benda yang tak benar. Maka silap-silap kita mendapat dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah. Maka dalam berkongsi ilmu, kita kena perhatikan. Ini Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan buat, insya-Allah, ya, boleh dipercayai lah kan. Kalaulah ustaz tu ada tauliah ataupun ada kebenaran ataupun ada background agama, maka bolehlah kita percaya. Ini kadang-kadang tak siapa-siapa, rambut pun bergulung-gulung kan, datang cerita tentang ilmu, kita pun percaya, kita pun anggap dia sebagai tok syekh kita. Hari ni ada orang yang rambut dia keriting-keriting tapi ramai pengikut dia. Live saya malam ni baru ada 6 orang. Dia live sekali live 1000 lebih, kan, tak lawan duk kita tu. Ramai pengikut dia, tapi apa yang dia sebarkan jelas bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, jelas bertentangan dengan apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebenaran ilmu itu tidaklah terletak kepada ramainya pengikut,
tidaklah terletak kepada ramainya anak murid, tetapi kebenaran ilmu itu adalah berdasarkan apa yang dibawa, sama ada bertepatan dengan apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun bertentangan dengan apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak tahu ustaz? Itu gunanya ilmu. Kita perlu mengaji, kita perlu belajar supaya ilmu yang kita dapat itu adalah ilmu yang benar. Baik, sidang pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mukadimah kita lah kan. Tuan-tuan minta tolong share yang baru masuk. Ajak kawan-kawan kita bagi sama-sama kita mendengar hadis-hadis baginda SAW. Hari ini kita akan bincang tuan-tuan tentang hadis yang mana Nabi SAW beritahu kepada kita antara tanda berlakunya kiamat ataupun antara perkara yang akan berlaku pada akhir zaman adalah manusia akan memperindahkan masjid-masjid mereka. Manusia akan menghiasi masjid-masjid mereka. Buat ukiran yang macam-macam, lampu sampai 10,000, kapet sampai 30,000 dan sebagainya. Maka apakah hukum perkara tersebut? Adakah hukumnya haram? Adakah hukumnya harus? Adakah hukumnya sunat? Maka itu yang kita akan bincangkan pada malam ini insya-Allah. Penting untuk kita faham supaya kita bukan sekadar baca hadis. Ada orang dia baca hadis Sahih Bukhari khatam, tetapi dia baca sendiri. Akhirnya dia faham dengan kepala otak dia sendiri. Akhirnya dia kata, oh dalam Sahih Bukhari ni tak ada doa kunut bid'ah. Oh dalam Sahih Bukhari ni Nabi tak pernah buat tahlil, akhirnya tahlil bid'ah. Habis semua perkara dia bid'ahkan kerana dia mempelajari hadis menggunakan kepalanya sendiri. Belajar seorang-seorang, sebab tu kata ulama, man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Siapa yang mengaji tanpa ada dengan guru, dia buka tafsir Al-Quran, dia baca seorang-seorang. Dia buka buku hadis, dia baca seorang-seorang. Maka kata ulama, kalau dia baca hadis, baca Al-Quran tanpa dengan berguru, maka syaitan akan datang jadi guru dia. Syaitan akan datang bisik kat telinga dia, bukan macam tu faham hadis tu. Macam ni cara dia, sekian. Syaitan yang mengajar kepada dia. Sebab apa? Dia tidak mencari guru yang betul. Sebab itu penting untuk kita mencari guru, untuk kita memahami hadis. Sebab di dalam bidang untuk memahami hadis, kita bukan sekadar perlu baca, boleh faham. Tak? Kerana untuk kita memahami hadis, kita perlukan kepada adawatul istidlal. Kita perlukan tools, kita perlukan alat untuk memahami hadis. Kalau kita tak ada alat, kita tak boleh nak faham hadis. Kita nak bela kereta, kita nak repair kereta. Kan? Orang tak panggil bela, orang panggil repair, kan? Kat rumah saya panggil bela. Kalau bela, bela apa? Bukan bela kepala tu, bela tu repair. Baiki. Orang nak baiki kereta, tapi dia tak ada alat baiki kereta. Kan baru-baru ni viral. Ustaz ni semua viral, dia tahu kan. Viral tentang budak-budak lelaki kereta dia pancit kena paku. Lepas tu dia tanya kawan dia tak jumper. Dia tanya jumper nak buat tukar tayar. Maksudnya apa? Dia tak faham jumper tu apa. Jumper tu nak charge kereta, bukan nak tukar tayar. Tapi dia ingat jumper tu agak yang pump kereta bagi naik. Jadi untuk kita repair kereta, nak tukar tayar, kita perlukan tools yang betul. Perlukan alat yang betul. Kalau tak ada, kita tak boleh tukar tayar. Ambil jumper pergi nak tukar tayar, macam mana? Apa jadi tayar tu? Meletup tayar tu. Kan? Tak boleh jadi lah. Bukan alat dia. Tak kena, maka tak boleh. Sama juga dalam bidang ilmu. Untuk kita faham ilmu, untuk kita faham hadis, kita perlukan kepada alat hadis. Alat untuk memahami hadis. Apa alat dia ustaz? Alat memahami hadis bahasa Arab. Kena mahir bahasa Arab kerana ia adalah bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah. Kena faham ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu saraf. Kena faham pula tentang nasih mansukh, tentang ilmu ulumul hadis, tentang martabat hadis, tentang mukhtalaful hadis, tentang gharibul hadis. Banyak perkara yang perlu dikuasai sebelum kita nak memahami hadis baginda SAW. Oleh itu, adalah sebaiknya bila kita baru nak mengenal tentang ilmu, maka kita belajar dengan guru supaya kepahaman kita dipandu kepada jalan yang benar. Baik, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan masuk kitab 40 hadis pada zaman kini, hadis yang ke-14. Dan baru sampai 4 boleh. Dah bila nak habis pun tak tahulah kan. Kitab ni sebenarnya dia tak panjang pun. Tetapi sebab itulah kadang-kadang membebel terlalu panjang ni kan, dia jadi panjang. Sepatutnya kita dalam 20 kelas. Tapi hari ni kita dah 17. Hari ni kita sesi yang ke-17. InsyaAllah, moga-moga kita boleh khatamkanlah sebelum 20 sesi. InsyaAllah. Kot boleh khatam. Kalau tak boleh khatam, kena tanya Ustaz Khairul Anwar lah. Kan? Ataupun tak apalah, kalau kita perlu khatam, kita akan baca matan saja dan kita akan memahami secara umum.
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, saya suka untuk kita faham hadis, kita faham secara detail. Bukan sekadar kita baca matan. Kalau sekadar baca matan, tuan-tuan pun boleh baca matan di rumah, tak perlu kita buat pengajian. Tetapi pengajian ini adalah untuk kita memahami hadis baginda SAW dengan lebih terperinci, supaya pemahaman kita itu adalah pemahaman yang benar, dan kita jelas, kita nampak bagaimana cara untuk memahami hadis, bagaimana cara untuk berinteraksi dengan hadis. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, hari ini kita akan sambung hadis ke-14 pada halaman 112. Tuan-tuan boleh buka halaman 112. Dalam buku ni tuan-tuan, dia ada sedikit kesilapan ya. Kalau tuan-tuan yang ada buku ni, kalau rujuk halaman tu dia ada kesilapan pada rujuk halaman, kerana ketika cetak buku ni saiz dia berbeza. Bila dicetak, saiz berubah, maka muka surat pun jadi berubah. Sebab tu bila rujuk halaman sekian-sekian, contoh rujuk halaman 12, maka rujuk halaman 12 tu biasanya salah, sebab muka surat dah lari. Tapi selain tu, footnote tu insya-Allah betul. Okey. Muka surat 112, hadis ke-14. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayakunu fi akhir ummati zamanun yuzakhrifuna masajidahum wa yukhribuna qulubahum yattaqi ahaduhum ala thawbihi ma la yattaqi ala dinihi la yubali ahaduhum idza salamat lahu dunyahu ma kana min amri dinihi. Rawahu al-Hakim fi Tarikh Naisabur. Maksudnya daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kita dah bincang tentang Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Walaupun di sini ditulis Ibnu Abbas, tapi maksudnya adalah Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni apa? Anak kepada Sayyidina Abbas, iaitu Sayyidina Abdullah. Sebab tu disebutkan radhiyallahu anhuma, redha Allah ke atas mereka berdua, ke atas Abdullah Ibnu Abbas dan bapanya ini Sayyidina Abbas. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, akan terjadi pada akhir umatku suatu zaman yang mana mereka memperindahkan masjid-masjid mereka dan dalam masa yang sama merosakkan hati-hati mereka. Nabi bagi tahu kepada kita bahawa pada akhir umatku, akhir zaman, ini kita sebut akhir zaman. Mana datang akhir zaman ni? Mana dapat istilah ini? Adalah istilah hadis. Nabi sendiri sebut kepada kita tentang akhir ummati, akhir umatku. Cuma kita tak tahu siapakah umat baginda yang paling akhir. Macam mana kita nak tahu? Nabi bagi tahu tanda-tanda akhir umat baginda SAW tu apa? Maksudnya apa? Tanda akan berlakunya kiamat. Maka ini antara alamatus sa'ah, tanda akan berlakunya kiamat. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda kecil. Kita ada tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil. Kita nak tengok adakah tanda-tanda kecil yang Nabi bagi tahu ini berlaku pada zaman kita ataupun tak. Nabi kata pada akhir umat baginda SAW akan datang satu zaman yang mana mereka akan menghiasi masjid-masjid mereka, memperindahkan masjid-masjid mereka. Yuzakhrifu ni apa? Zakhrafah ni adalah ukiran. Mereka akan mengukir, memperindah, mempercantikkan masjid mereka. Itu maksudnya yuzakhrifu. Masajidahum, masjid-masjid mereka. Wa yukhribuna qulubahum, dan mereka merosakkan hati-hati mereka. Dengan mereka menghiasi masjid, natijahnya merosakkan hati mereka. Apa kena-mengena hias masjid dengan merosakkan hati? Maka para ulama membincangkan tentang apakah hukum kita menghiasi masjid. Ada orang kata haram. Tak boleh hias-hias masjid ni, tak boleh bermasjid cantik-cantik dah, hukumnya haram. Sebab apa? Sebab Nabi bagi tahu dalam hadis ni antara tanda akhir zaman. Antara tanda kiamat adalah manusia akan menghiasi masjid-masjid mereka. Ada orang kata tak boleh, bukan macam tu faham dia. Maka apakah pemahaman ulama sebenarnya? Para ulama khilaf dalam 4 mazhab. Mereka berbeza pendapat dalam menentukan apakah hukum kita menghiasi masjid. Kita buat masjid kita cantik-cantik, kita duk hias masjid kita, letak lampu lip-lap kan, contoh bukan lampu lip-lap kan, lampu yang berkolip tu. Kita letak dinding ukiran 30,000, tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah misalnya. Ataupun kita tulis ayat Al-Quran di dinding-dinding dengan ukiran khat yang cantik, harga sampai ratusan ribu. Kita buat lampu yang macam lampu kan Andalusia contoh harga lampu tu 40,000 sebotol, sebiji kan misalnya. Maka apakah hukum perlakuan tersebut? Kalau berdasarkan kepada hadis ini secara zahirnya, kita akan faham bahawa tanda berlakunya kiamat itu adalah manusia akan menghiasi masjid dia. Maka perkara itu jelas berlaku pada zaman kita. Cuma ulama berbeza pendapat di dalam memahami hadis ini. Sebahagian ulama seperti dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali mengatakan hukumnya adalah makruh. Dia tidak sampai kepada haram.
tak haram untuk kita hias masjid. Boleh tak ya masjid? Ustaz, saya nak buat masjid saya cantik-cantik. Saya nak hias dia dengan puluhan ribu. Boleh tak? Boleh, tapi hukumnya makruh. Apa maksud makruh? Makruh adalah apabila kita buat perkara tersebut, maka tak ada pahala. Sia-sia lah. Buat ukiran cantik-cantik depan masjid, apa hukum dia? Makruh. Sama juga hari ni kalau kita pergi masjid, kita ada TV. Itu nanti kita bincang. Apa hukum pasang TV dekat depan mihrab, depan masjid tu? Okey, dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, hukum menghiasi masjid, buat ukiran yang cantik-cantik, letak dinding omeh contohnya, buat tombol pintu tu emas batu 999 ataupun 916 contohnya. Tombol pintu tu kan. Apa hukum dia? Kata ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, hukum dia makruh. Ulama dalam mazhab Hanafi kata tak, hukum dia bukan makruh, hukum dia adalah harus. Dengan syarat harta yang digunakan untuk membuat hiasan ataupun ukiran di masjid tersebut adalah harta yang halal, bukan daripada harta yang haram. Apa dia harta haram? Nanti kita akan lihat. Apa dia harta haram untuk kita membina masjid ataupun menghiasi masjid? Kecuali mihrab. Dalam mazhab Hanafi, hukum dia adalah harus untuk kita hias masjid. Boleh? Tak makruh. Harus. Tetapi boleh hias tetapi di mihrab. Kecuali di mihrab, maka kita tidak dibenarkan untuk menghias. Hukum dia adalah makruh untuk hias di mihrab. Selain daripada mihrab, dari sisi mazhab Hanafi, boleh hias. Ukirlah, nak ukir apa pun, boleh. Selagi mana bukan ukiran yang haram. Tapi untuk ukiran cantik, untuk memperhiasi masjid, letak tulisan Al-Quran ataupun bacaan niat-niat untuk tahiyatul masjid ke, ataupun niat i'tikaf dan sebagainya, maka di sisi mazhab Hanafi, hukumnya harus selagi mana tak diletak di pampang depan mihrab. Atas kepala imam tu diletak usolli sunnatan tahiyatul masjid. Tu kan ada di masjid-masjid kita. Ya. Ataupun ayat Al-Quran, innama wa may ya'muru masajidallahi man amana billahi dan sebagainya lah, dia tulis Al-Quran tentang masjid, tentang hadis dan sebagainya. Maka di sisi ulama mazhab Hanafi boleh selain daripada mihrab. Mihrab tak boleh. Sebab apa? Sebab di mihrab akan mengganggu orang lain nak semayang. Maka itu antara alasan dalam mazhab Hanafi kenapa selain daripada mihrab boleh. Orang pandang depan, kan tengah semayang dia pandang depan, dia duduk baca khat tu. Ni tulis apa ni ya? Wa may, ini bukan Al-Quran ni ya. Dia duduk sibuk tengok ayat Quran depan tu. Lain-lain dia lupa baca, ini Fatihah dah baca belum? Duduk sibuk tengok bacaan depan. Sama juga kita tengah semayang, orang buka TV kat depan tu. Kan ada TV sekarang depan masjid. Kita tengah semayang, dia buka lah. Keluarlah cara semayang yang betul. Contoh, hadis Nabi bagi tahu siapa yang datang masjid sekian. Jagalah SOP. Ni tengah semayang, tengok SOP. Oh, kena pakai sejadah besar. Tengah semayang tengok sejadah besar, baru tengok dia pakai sejadah kecil. Maka perkara itu makruh. Kerana mengganggu orang semayang. Sebab tu kalaulah masjid yang ada TV di depan dia, waktu solat tutup. Dan ada sebahagian TV yang dia boleh set. Waktu semayang dia akan set tutup. Habis dia semayang dia terbuka. Kau boleh buat macam tu, boleh lah. Tapi kau tak boleh, sebaiknya tutup TV tersebut. Supaya tidak mengganggu orang yang semayang. Ustaz, kan kita semayang kena pandang bawah. Apalah pandang depan? Salah dia, bukan salah saya. Dia yang pandang depan, kena pandang tempat sejadah. Ya, tetapi perbuat sebab itu hukumnya makruh. Kalau kita sengaja mengganggu, maka hukumnya haram. Kerana ada di kalangan manusia orang semayang, dia tak suka pandang bawah. Kadang-kadang dia lebih suka pandang atas, ataupun kadang-kadang dia tak pandang, dia pandang bawah. Tapi bila dah nampak bodoh bergerak depan tu kan, keluar gambar macam-macam, dia pun pandanglah. Maka pada ketika itu hukumnya makruh. Sama juga dengan ada orang dia pergi semayang pakai baju beige. Baju beige tahu kan? Baju waktu pergi sekolah dulu. Dia kat sekolah dulu ada beige 96, 97 lah, 95 lah. Belakang tulis nama kawan. Karim, Talib, Ayub, Usuk, semua macam-macam nama lah dia tulis. Kan? Pergi semayang. Bawa pergi semayang ni kalau kat sekolah dulu banyak lah. Sekarang pun ada je kadang-kadang kan dia bawa baju beige, dia bangga dengan sekolah dia tu. Dia pun bawa pergi semayang masjid. Apa hukum dia? Hukum dia makruh. Bahkan lebih teruk lagi kalau ada yang bawa baju pakai gambar tengkorak. Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Sebab mengganggu orang lain nak semayang kat belakang. Orang tengah semayang duduk sibuk baca, oh nama kawan dia Karim. Agak-agak mana nama dia? Dia pergi cari nama orang ni. Agak paling bawah ni nama macam kono dengan muka. Ni tengah semayang ni tapi duduk sibuk tengok baju orang tu. Oh, sekolah Mahat Ahmadi Kosan lah, kata dia. Ni tengah semayang tetapi fikir duk benda lain. Maka pada ketika itu hukumnya makruh kerana akan mengganggu orang lain semayang. Tetapi ada dalam mazhab Hanafi pendapat yang mengatakan tidak makruh. Rukhsah.
boleh kita menghiasi masjid, boleh kita buat ukiran di masjid, hatta di mimbar, hatta di mihrab. Depan tempat orang sembahyang tu boleh kita tulis di sisi mazhab Hanafi. Tak makruh. Dan pendapat ini dinakalkan oleh Abu Talib Al-Makki dengan memberi alasan bahawa kerana para salafus salih mereka dah buat perkara ini. Mereka dah hiasi masjid dan tak ada yang menyanggah perbuatan tersebut. Tidak ada yang mengatakan ianya adalah haram. Ataupun tidak ada yang cuba untuk menanggalkan ukiran tersebut. Dan itu dijadikan hujah bahawa hiasan di masjid ataupun ukiran di masjid adalah dibenarkan. Okey. Kenapa jadi makruh? Kenapa jumhurul fuqaha, Hanafi, maafkan saya, Syafi'i, Hanbali, Maliki kata makruh? Kenapa? Kerana yang pertama kita dah sebut tadi, kerana dia akan mengganggu anak semayang. Kan? Yang kedua, dia akan mengalihkan hati manusia daripada beribadah kepada dunia. Kita datang masjid untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk dunia. Kita nak tinggalkan dunia kita, kita nak tinggalkan kerja kita nak tinggalkan orang rumah kita, anak-anak kita nak pergi letak topi kejap. Kejap ni kita nak pergi semayang nak menghadap Allah. Tinggalkan dunia kita. Tetapi bila kita menghiasi masjid, kita buat masjid yang cantik-cantik dengan ukiran yang dibuat daripada permata, daripada omeh, lampu dengan coraknya yang begitu cantik. Akhirnya manusia datang ke masjid bukan tujuan untuk mengingat Allah, tetapi tujuan untuk tengok ukiran, ambil gambar. Ini yang berlaku pada hari ni. Kau tak percaya, pergilah tengok dekat masjid dekat Senayan tu. Kan? Saya pernah mengajar di Masjid Senayan. Dan banyak kali bila kita mengajar, ada orang datang ambil gambar, lepas tu keluar dia balik, tak nak dia duduk untuk mendengar pengajian ilmu. Maka tujuan sebenar untuk datang ke masjid, untuk beribadah, untuk mendengar ilmu tu hilang. Sebab apa? Sebab tujuan dia datang masjid bukan nak dengar ilmu, bukan nak beribadah, tapi nak ambil gambar, nak post dalam Instagram. Check in dekat Masjid Seri Senayan. Post. Nak tunjuk dia dah sampai ke Masjid Seri Senayan. Contoh ya kan. Orang lain dah sampai, dan dah sampai ke tu. Nak beritahu orang. Maka pada ketika itu, mereka telah mengalihkan tujuan sebenar untuk beribadah kepada tujuan dunia. Oleh itu, kata ulama, hukumnya adalah makruh. Sebab tu dimakruhkan untuk kita menghiasi masjid dengan terlalu indah sehingga menyebabkan hati manusia lalai mengingati dunia melebihi daripada mengingati akhirat. Baik. Maka itu antara alasan kenapa para ulama meletakkan hukumnya adalah makruh. Maka hukum makruh di sana bukanlah kerana semata-mata dengan hiasan itu, tetapi makruh dia adalah kerana mengganggu orang nak semayang, mengalihkan hati manusia daripada terus khusyuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengalihkan hati manusia daripada beribadah Allah kepada ingat dunia ni. Tengah semayang patutnya khusyuk, tapi duk tengok dia punya tingkap, agak-agak berapa ratus ribu lah tingkap kemen godang tingkap dan tengah semayang tapi duk tengok tingkap, duk tengok lampu, duk tengok dia punya mihrab, duk tengok dia punya mimbar. Cantik ukiran, apa dia tulis kat ukiran? Akhirnya manusia leka, tak ingat kepada Allah, ingat kepada dunia. Baik. Tetapi ada sebahagian ulama mengatakan hukumnya boleh berubah daripada makruh kepada haram. Asalnya adalah makruh mengikut jumhurul ulama. Tetapi hukum menghias masjid boleh menjadi haram apabila yang pertama, ketika mana seseorang itu dia menghiasi masjid dengan niat untuk bermegah-megah, untuk menunjuk masjid dia paling handal, masjid dan paling kaya. Negeri kau tak ada masjid macam ni, negeri dan ada. Contoh kan, kau negeri kau masjid paling cantik, negeri dan ada masjid atas air, kata bukan atas air yang topi dekat jalan tu, macam Masjid Putrajaya, Masjid Putra tu kan, tepi dia atas laut lah, tapi dia masih bersambung dengan jalan. Ini dia memang tengah-tengah dan punya masjid, tak ada jambatan, kalau nak pergi kena bergonang. Contoh untuk apa? Untuk membangga dengan masjid yang dia ada. Ataupun pembinaan yang berlebih-lebihan, pintu saja 300,000, pintu saja 300,000. Itu belum cerita tingkap, belum cerita ukiran, belum cerita tulisan berlebihan. Maka pada ketika itu hukumnya adalah haram. Dalilnya apa? Allah SWT berfirman, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka dengan orang yang berlebihan. Kalau dunia pun tak berlebihan, apatah lagi dalam bab ibadah. Sedangkan duit 300,000 tu kita boleh beri kepada orang fakir miskin. Kita boleh buat amal jariah. Kita boleh bagi kepada penuntut ilmu, beli kitab, mengaji, buat live misalnya. Maka duit 300,000 itu sangat bernilai. Maka tak boleh kita sia-siakan hanya semata-mata untuk menghiasi masjid, untuk berbangga dengan orang lain. Maka ini yang ditegah oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama kata hukumnya adalah haram. Okey.
Yang kedua, boleh menjadi haram adalah apabila dia nak hias masjid, dia menggunakan harta wakaf. Maka ini yang banyak berlaku. Kadang-kadang kita tak sedar. Tetapi inilah hukumnya. Bahkan sepakat ulama, ittifaqul ulama, tak ada khilaf dalam masalah ini. Sekiranya seseorang itu dia menghiasi masjid, kena dengar baik-baik ni. Lagi-lagi kalau ada AJK masjid dalam ni, kena dengar. Kau tak ada, kena bagi tahu kat AJK masjid, kena bagi tahu kat tuan pengerusi. Hukum menghiasi masjid menggunakan harta wakaf. Waalaikumsalam. Kau ada soalan boleh terus tanya ya. Saya akan cuba bacalah. Okey. Kalau seseorang itu menghiasi masjid menggunakan harta wakaf, apa maksud menggunakan harta wakaf? Maksudnya, dia nak hias masjid, nak buat dia punya mihrab ukiran, tulisan macam-macam lah. Tulisan ayat Al-Quran lah, selawat lah, niat lah, apalah dia nak buat ukiran. Dia guna duit yang orang infakkan, yang orang masukkan untuk binaan masjid. Maka hukumnya haram. Bahkan orang yang buat seperti ini, wajib bagi dia untuk ganti balik duit tersebut dengan duit dia sendiri. 10,000 dia buat untuk hiasan masjid. Maka pada ketika itu, dia kena ganti balik 10,000 tu duit dia sendiri. Sebab apa? Sebab bila orang masukkan duit dalam tabung wakaf, kita buat satu tabung. Tulis, sumbangan untuk pembinaan masjid kampung Batang Benar. Masjid kampung saya lah contoh kan. Saya nak buat masjid baru. Masjid tu dah lama, nak tukar masjid baru. Contoh untuk binaan masjid baru. Orang pun masuk duit untuk apa? Orang masuk duit niat untuk bina masjid, bukan untuk hias masjid. Berbeza di antara hias masjid dan bina masjid. Oleh itu kata ulama, bila kita gunakan duit yang orang masukkan untuk pembinaan masjid, maka pada ketika itu haram hukum dia. Dan orang yang menghias masjid tersebut, dia menjadi dhamin. Dia kena ganti balik duit yang digunakan daripada harta wakaf tersebut untuk menghiasi masjid. Kerana duit itu hanya semata-mata untuk pembinaan masjid, bukan untuk menghiasi masjid. Habis itu ustaz, takkanlah kosong pula dinding tu putih ya. Capur pula rumah saya pun ada wallpaper. Ni kan masjid, nak buat sikit lah ustaz, bagi cantik sikit, boleh tak ustaz? Boleh, tetapi menggunakan duit peribadi, bukan duit wakaf. Ada orang kaya kata, ustaz tak apalah, duit wakaf ni jangan usik, tak boleh untuk binaan. Saya akan keluarkan 500,000 duit saya, kita buat hiasan masjid, buat ukiran, tulisan ayat Al-Quran. Maka pada ketika itu boleh. Hukumnya tidak haram. Yang haram apabila kita mengambil duit yang orang wakafkan untuk pembinaan masjid, kita guna pula untuk menghias masjid. Maka pada ketika itu hukumnya adalah haram. Begitu juga para ulama mengatakan bahawa hukum menghiasi masjid akan menjadi haram apabila dia menghiasi masjid sehingga menyerupai tempat-tempat ibadah orang bukan Islam. Dalilnya apa? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Kata Nabi SAW, kalian akan menghiasi masjid-masjid kalian seperti mana Yahudi dan Nasrani menghiasi tempat ibadah mereka. Dan berdasarkan dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia pada kaum itu. Berdasarkan kepada dua hadis ini, maka kata ulama, jika kita membina masjid sehingga binaan tersebut menyerupai tempat ibadah orang bukan Islam, maka hukumnya adalah haram. Nak bina masjid boleh, bina ikut ukiran. Kita ada ukiran Melayu kita ada ukiran Andalus, ada ukiran macam-macam. Buatlah ukiran dengan syarat tidak menyerupai binaan-binaan orang bukan Islam, kerana kita ditegah untuk menyerupai orang Islam, terutama dalam bab ibadah, bab ta'abbud. Sebab apa? Kita khawatiri bila kita buat rumah ibadah macam gereja misalnya, akhirnya orang keliru, ni gereja ke masjid? Selesai dia masuk, dia pun sembahyang dalam tu, sedangkan itu adalah gereja bukan masjid. Oleh itu kata ulama, haram hukum dia. Maka itu seperti itulah hukum orang tanya, ustaz, apa hukum kita bagi izin kepada orang bukan Islam untuk menggunakan kalimah Allah? Hukumnya adalah tidak boleh. Kita ada kuasa dan kita tidak boleh membenarkan orang bukan Islam untuk menggunakan kalimah Allah. Kenapa baru hari ni duk sibuk nak menggunakan kalimah Allah? Sedangkan agama mereka dah ada lama dah tak nak guna pun kalimah Allah. Tetapi kenapa tiba-tiba nak gunakan kalimah Allah? Dan kenapa para ulama mengatakan hukumnya adalah
ditegah, tidak dibenarkan untuk orang yang bukan Islam menggunakan kalimah Allah, supaya tidak bagi keliru kepada orang Islam. Confuse, tengok buku, mengenali Allah, tajuk dia. Tetapi Allah di situ bukan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tu adalah Tuhan kepada Kristian. Misalnya buat buku seperti itu, maka akan menyebabkan kekeliruan kepada umat Islam. Oleh itu, kata ulama, kita dilarang untuk memberi kebenaran kepada orang bukan Islam untuk menggunakan kalimah Allah. Baru-baru ni ada viral tentang Foodpanda, abang Foodpanda pergi cari orang yang letak nama dia bin Allah, kan? Saya tak nak komen lah bab tu di dalam perbicaraan mahkamah. Cuma yang kita khawatiri adalah berlaku seperti itu. Bila kita benarkan orang bukan Islam untuk menggunakan kalimah Allah, maka nama Allah itu akan dipermain-mainkan, akan diperolok-olokkan. Maka itu yang kita tidak benarkan. Keperluan orang macam mana yang digalakkan untuk kita gunakan duit sumbangan orang ramai yang menyumbang dalam tabung masjid tu, Ustaz? Keperluan yang macam mana digalakkan untuk kita gunakan duit sumbangan? Okey. Orang masukkan tabung masjid, duit apa boleh guna? Boleh tak kita ambil duit tu, kita buatkan jadi pinjaman loan? Kita boleh pinjam kat orang jiran kita. Kau nak pinjam berapa? Nak beli sofa, kau pinjam RM100. Boleh tak? Maka pada itu tidak dibenarkan. Duit masjid itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita jadi ahli jawatan kuasa masjid, kita jadi bendahari masjid, kita kena faham duit tu bukan duit kita. Duit tu bukan duit mak ayah kita. Duit itu adalah duit Allah. Itu adalah amanah daripada Allah. Dan kita perlu jaga. Tak boleh kita keluarkan sewenang-wenangnya. Tidak boleh kita keluarkan bukan pada tempat dia. Misal tadi kita kata bagi pinjam kepada orang lain. Tak, itu bukan tujuan duit masjid. Duit masjid untuk apa? Untuk memberikan keselesaan kepada jamaah. Sebab tu ada perbezaan di antara menghias dengan beri keselesaan. Ustaz, kalau makruh hukum Ustaz, habis tu pasang aircon makruh juga ke Ustaz? Pasang aircon itu bukan menghiasi masjid, tetapi ialah untuk keselesaan jamaah. Sama juga macam kapet. Kapet masjid, adakah dia menghiasi masjid? Walaupun kapet tu 300,000, ni toba kalau pijak kaki tenggelam tak nampak kaki, misal kata. Boleh tak? Maka itu tidak termasuk dalam bab menghias, tetapi dia termasuk dalam bab keselesaan. Dan itu dibenarkan untuk bagi orang selesa, bagi orang seronok untuk datang ke masjid. Nanti kita akan bincang bagaimana sejarah pembinaan masjid. Begitu juga duit masjid itu perlulah digunakan dengan sebaiknya, seperti mengadakan majlis ilmu. Tak boleh kita guna duit masjid, kita buat untuk makan-makan AJK, makan pula chicken rice shop contoh. Makan pergi hotel 5 bintang, makan guna duit masjid, boleh tak? Maka pada ketika itu tidak boleh. Kerana itu adalah duit masjid, duit amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kau nak buat majlis perpisahan pun, maka buatlah dalam tempat kadar yang biasa, tidak melampau. Kalau nak buat makan yang mewah, nasi Arab contoh, kambing bakar kita nak buat, boleh. Tapi buat untuk jemaah yang ramai, bukan untuk kepentingan peribadi ataupun beberapa individu. Kerana itu bukan duit individu, tetapi dia adalah duit untuk jemaah. Duit umat Islam yang perlu dilaksanakan dengan sebaiknya. Maka begitu juga dengan masalah yang kita sebut sebelum ini tentang penggunaan harta wakaf, penggunaan zakat. Boleh tak kita gunakan duit zakat untuk menghiasi masjid? Hukumnya haram. Kita pergi majlis agama Islam, kita minta, saya nak buat permohonan untuk saya buat ukiran di masjid. Apa hukum dia? Hukum dia haram. Duit zakat bukan digunakan untuk menghiasi masjid. Duit zakat adalah ada asnaf yang perlu diberikan. Bahkan sebahagian ulama khilaf tentang boleh tak kita bagi duit zakat kepada masjid, sebab masjid bukan termasuk dalam asnaf. Walaupun ada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan masjid termasuk dalam fisabilillah. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, masjid bukan bawah asnaf fisabilillah. Tak boleh kita gunakan duit zakat sewenang-wenangnya, kita pergi bagi ke masjid, boleh buat hiasan dan sebagainya, maka hukumnya haram. Kerana meletakkan satu bukan pada tempatnya. Okey. Kat mana kita tadi? Okey, selesai tentang hukum pembinaan masjid. Jadi begitulah untuk kita menggunakan duit masjid, maka kita kena gunakan sebaiknya. Jangan gunakan duit untuk kepentingan peribadi. Kita guna duit kita untuk kita bayar kereta. Bulan ni kita tak ada duit kereta, tak mampu nak bayar. Moratorium pula tak dapat. Dia pun guna duit surau dia bendahari, ataupun dia duit masjid, dia bendahari masjid, dia gunakan untuk bayar kereta. Boleh tak? Hukumnya haram. Itu bukan kegunaan duit dan dia tidak boleh gunakan sewenang-wenangnya. Duit masjid perlulah digunakan untuk kepentingan masjid, bukan kepentingan selain daripada masjid. Okey. Tetapi ada orang tanya, Ustaz,
Kalau macam tu ustaz, takkanlah masjid saya kosong ustaz. Dinding putih je. Tiang pun tiang biasa, tak ada ukiran langsung pula sudah. Orang tengok pun, ni apa ni? Ni masjid mall ke, surau mall ke, masjid Kampung Batang Benar ni. Nampak terlalu rendah, terlalu hina. Sedangkan rumah keliling yang mewah-mewah dengan banglo 1.5 juta, yang ni 2.5 juta. Tapi masjid harga 500 tak logik lah. 50,000 masjid Maka perkara itu ada orang kata, ustaz, mana boleh macam tu ustaz? Takkanlah rumah 1.5 juta, masjid 50,000, tak ada hiasan kosong. Maka para ulama menjawab, yang dilarang bukanlah untuk kita mempercantikkan masjid kita. Bukanlah untuk kita besarkan masjid kita. Ataupun kita guna tiang yang kuat. Itu tidak dilarang. Buatlah masjid cantik macam mana pun. Yang dilarang apa dia? Yang dilarang kita menghiasi masjid, buat ukiran yang untuk mempercantikkan masjid. Dia tidak ada kena-mengena untuk binaan masjid tersebut. Maka ukiran itulah yang ditegah oleh para ulama. Namun ada sebahagian ulama membenarkan untuk kita menghiasi masjid. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk menzahirkan kemegahan keagungan Islam. Supaya orang yang bukan Islam, dia tak lalu masjid, dia tengok, lah ni apa ni korban ayam ke masjid ni. Supaya orang yang bukan Islam tidak menghina masjid kita. Supaya masjid kita kelihatan gah. Orang datang pun semangat. Maka pada ketika itu, para ulama membenarkannya. Antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari daripada Ibnul Munir. Yang mana dibenarkan untuk seorang itu menghiasi masjid, buat ukiran. Untuk apa? Untuk bagi cantik sikit lah. Untuk bagi beza di antara rumah dengan masjid. Ini kan sama pula bentuk rumah dengan masjid, tak ada beza dah. Buat sedikit ukiran, tunjuk, tulis nama Masjid Al-Hasanah, contoh masjid sekian-sekian, buat tulisan. Maka pada ketika itu dibenarkan dengan tujuan untuk menegakkan keagungan Islam dan supaya tidak dipandang hina oleh orang bukan Islam. Dalilnya apa? Dalilnya adalah berdasarkan perbuatan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah umat Islam, Sayyidina Umar datang ke Syam. Pada ketika itu, Sayyidina Muawiyah merupakan gubernur di Syam. Bila sampai di Syam, Sayyidina Umar nampak ada suatu kenderaan mewah. Bukan kereta lah, zaman tu tak ada kereta lagi. Kenderaan mewah pada ketika itu. Bila lalu, Sayyidina Umar tengok ni siapa punya kereta ni? Kau main handal lah kereta. Bila tengok yang turun tu adalah Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Umar memang datang nak jumpa dengan Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Umar cakap apa? Sayyidina Umar kata, apalah kau ni wahai Muawiyah? Handal lah kereta kau. Bukan ni dan suruh bagi kau jadi gubernur tu. Dan suruh kau jaga Syam ni. Bukan kau pakai kereta mewah. Macam kita lah kan. Kalau ada Dun yang tukar kereta mewah-mewah, orang pun, yang dah lah kereta Mercedes. Nah kan kadang-kadang Dun tu guna duit syarikat dia, bisnes dia ataupun sebagainya. Kita husnuzan je lah kan. Janganlah kita sangka buruk. Hal yang sama berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar tengok Sayyidina Muawiyah pakai kenderaan yang mewah, akhirnya Sayyidina Umar kata apa? Kau ni apalah kena ni wahai Muawiyah? Dan suruh kau jaga Syam, bantu orang yang susah, bukan kau pakai kereta mewah. Sayyidina Umar kata apa? Sayyidina Umar kata, nahnu fi baladin nahtammu fi hadhihi al-madahir. Kata Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala anhu, wahai Umar, kami di Syam ni, masyarakat dia mengambil berat tentang perihal zahir, tentang pakaian, tentang kenderaan. Kalau pakai kereta yang biasa-biasa, orang tak pandang gah. Orang tengok ni khalifah ke ni? Ni gubernur ke ni? Ni menteri besar ke ni? Lahai pakai kereta ni dah. Contoh. Ya. Oleh itu kata Sayyidina Muawiyah, aku nak pakai kereta megah sikit bagi orang hormat kepada gubernur pada ketika itu. Sayyidina Umar kata apa? Inni la anha wa la amur. Aku tak suruh kau pakai macam ni dan aku juga tak larang untuk kau pakai macam ni. Maka daripada riwayat ini, para ulama mengatakan bahawa keharusan untuk menghiasi masjid, membuat ukiran di masjid dengan niat untuk menegakkan keagungan Islam supaya orang lain hormat, supaya kita tidak dipandang hina. Okey. Jadi jelas di sini, kalau kita nak hias, ustaz, macam mana ustaz kalau masjid-masjid yang cantik tu perlu ke saya robohkan ustaz? Tak. Masjid tersebut dibenarkan dengan niat untuk
menzahirkan kemegahan Islam. Dengan syarat masjid itu dibina bukan di atas hiasan yang dibuat itu bukan di atas duit wakaf ataupun duit yang haram. Okey. Pukul berapa dah ya? Pukul 10 dah. Panjang pun nak kita cerita. Okey. Sebenarnya saya nak cerita tentang sejarah pembinaan masjid. Bila mula pembinaan masjid ni? Pada zaman Rasulullah, macam mana masjid zaman Rasulullah? Zaman Rasulullah SAW, masjid cukup biasa. Ketika mana Nabi sampai di bumi Madinah, Nabi jalan. Ketika Nabi nak pilih mana tempat nak duduk, Nabi bawa seekor unta. Semua sahabat duduk, kata duduk rumah dan Rasulullah duduk sini, dan bagi kau tanah, dan bagi rumah kau nak apa kau cakap Rasulullah. Semua berabut. Akhirnya Rasulullah SAW menggunakan kebijaksanaan baginda untuk mengarahkan unta yang buat keputusan, bukan Dan. Kau nak marah, kau marah unta, jangan marah Dan. Lalu Nabi SAW naik atas unta. Nabi kata, di mana unta ni duduk, di situ aku akan buat rumahku, buat masjidku. Jadi, unta tu duduk di sebuah tanah milik anak yatim. Lalu Nabi SAW beli tanah tersebut daripada anak yatim tersebut. Walaupun pada awalnya anak yatim tu kata, tak apalah Rasulullah, kau ambil lah. Kan? Takkanlah dia nak berjual beli dengan Rasulullah. Walaupun dia anak yatim, dia tak nak berjual beli kepada Rasulullah. Dia kata, kau ambil Rasulullah, free of charge. Kau buat apa kau nak buat. Semua yang berabut ni, tiba-tiba anak yatim ni dapat kemuliaan untuk Nabi duduk di tanah dia. Tapi Nabi kata apa? Nabi bertegas untuk Nabi beli tanah tersebut, dan Nabi beli tanah tersebut menggunakan harta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi pun mula membina masjid. Binaan masjid Nabi pada ketika itu macam mana? Batu dia hanya diperbuat daripada tanah liat. Batu dindingnya diperbuat daripada tanah liat. Atap dia daripada pelepah tama, dan kayu ataupun dia punya tiang dia adalah daripada batang kayu tama. Maka itulah masjid Nabi SAW yang Nabi bina bersama dengan para sahabah. Yang Nabi bacakan doa ketika mana Nabi membina masjid tersebut. Allahumma la aisha illa aishul akhirah waghfir lil ansari wal muhajirah. Ketika Nabi SAW membina masjid tersebut, Nabi baca doa, baca syair dengan makna, Ya Allah, sesungguhnya tidak adalah kehidupan melainkan kehidupan di akhirat. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa al-ansar dan kaum muhajirin pada hari ini. Ya Allah. Maka ini doa baginda SAW. Dan para sahabat ketika itu membantu baginda SAW. Dan ada daripada kalangan mereka yang melantunkan syair. La in ka'adna war rasulu ya'mal lidha minnal amal mudallal. La in ka'adna wan nabiyyu ya'mal. Kalaulah kami duduk sedangkan Nabi angkat batu-batu susun untuk binaan masjid. Ini baginda SAW. Baginda bukan sekadar mengarah bagi arahan. Kau buat ni. Masjid ni dia nak macam ni ya. Kau buat ya. Kata siap kau. Tak. Nabi SAW sendiri membantu para sahabat pada ketika itu membina masjid. Nabi angkat batu-batu bina masjid. Sehingga kan sahabat kata apa? La in ka'adna wan nabiyyu ya'mal. Kalaulah kami duduk bersenang lenang sedangkan Nabi bekerja, Nabi angkat batu, lidha minnal amal mudallal. Itulah tanda kesesatan perbuatan kami, kejinya perbuatan kami kerana membiarkan Rasulullah buat kerja seorang, kita duduk buat macam biasa. Maka masjid pun dibina pada zaman baginda SAW. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tak ada perubahan. Macam mana binaan masjid pada zaman baginda SAW, seperti itulah binaan masjid pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Tak ada perubahan. Berlaku sedikit perubahan pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar buat apa? Sayyidina Umar tak adalah buat yang sangat berbeza. Sayyidina Umar cuma menggantikan dinding, menggantikan tiang, menggantikan atap. Kerana atap daripada pelepah tama, bila lama-lama dia akan reput. Jadi pada zaman Sayyidina Umar, beliau hanya menggantikan perkara yang dah sedia ada. Pindah pula pada zaman Sayyidina Uthman setelah kewafatan Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman menjadi khalifah umat Islam. Pada zaman Sayyidina Uthman membuat suatu pembaharuan kepada Masjidun Nabawi. Apa Sayyidina Uthman buat? Sayyidina Uthman minta supaya Masjidun Nabawi, binaan masjid yang dibina oleh baginda SAW dan para sahabat, untuk diruntuhkan. Berlaku sedikit pertikaian di kalangan para sahabat. Macam mana nak runtuhkan binaan yang telah dibina oleh baginda SAW bersama dengan para sahabat. Tapi Sayyidina Uthman kata apa? Sayyidina Uthman menenangkan para sahabat pada ketika itu dengan mengatakan bahawa ini adalah keperluan untuk kita melakukannya. Kerana bila negara umat Islam semakin besar, semakin ramai orang yang memeluk Islam, orang yang datang ke Masjid Nabawi semakin ramai, akhirnya Masjidun Nabawi tak mampu lagi untuk menampung jamaah yang ada pada ketika itu. Sehingga kan diriwayatkan pada ketika itu jamaah ada yang sembahyang sampai keluar sebab dah tak muat. Akhirnya Sayyidina Uthman kata, apa kata kita runtuh balik, kita buat binaan yang betul-betul kukuh.
Maka akhirnya para sahabat bersetuju untuk meluaskan Masjidun Nabawi supaya semakin ramai boleh sembahyang di dalam Masjid An-Nabawi. Lalu Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala membeli keliling tanah yang ada di sekitar Masjidun Nabawi kecuali yang di belah timur. Sebab apa? Yang belah timur itu adalah rumah para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar tak beli. Selain daripada itu Sayyidina Abu Bakar beli, Sayyidina Abu Bakar beli daripada mereka yang memiliki tanah tersebut untuk dibesarkan masjid. Dan pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu ta'ala anhu juga, Sayyidina Uthman dia beli batu yang dibuat daripada memang batu yang ditempah daripada negara luar. Dan batu tersebut akan diplaster, yang dicampur dengan batu kapur kemudian diplaster. Jadi binaan yang lebih cantik daripada binaan yang ada pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia punya tiang pula dibina daripada besi yang memang diukir. Diriwayatkan bahawa besi tiang yang digunakan oleh Sayyidina Uthman untuk membina Masjidun Nabawi semula adalah tiang yang berukir memang ditempah. Begitu juga dengan atap. Atapnya diperbuat daripada kayu. Zaman tu tak ada atap ardek, tak ada atap apa dah. Atap zinc pun tak ada. Jadi, tapi zaman tersebut dah ada atap kayu. Dan atap kayu itu pada zaman Sayyidina Uthman, beliau tempah daripada India. Dan dibeli untuk dipasang di Masjidin Nabawi. Maka itulah antara perubahan yang terbesar yang dilakukan pada zaman Sayyidina Uthman. Dan sehinggalah akhirnya orang pertama yang mula menghiasi masjid, membuat tulisan-tulisan ukiran di masjid adalah pada zaman Al-Walid ibn al-Malik ibn al-Marwan, ketika mana beliau menjadi khalifah pada tahun 86 Hijrah sehinggalah pada tahun 96 Hijrah. Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan ini, beliau adalah merupakan khalifah kelima daripada Bani Umayyah. Beliaulah orang yang pertama yang telah menghiasi masjid, buat ukiran dan sebagainya. Pada ketika itu, para ulama yang ada pada ketika itu, tahun 86 sehingga 96 Hijrah ini adalah tahun di mana masih ada beberapa orang sahabat, walaupun dah tak ramai dah lah, tapi masih ada beberapa sahabat. Kerana sahabat yang terakhir, iaitu Abu Tufail Amir bin al-Wathilah, beliau meninggal dunia pada tahun 110 Hijrah. Jadi pada zaman tersebut masih ada sahabat dan masih ada tabi'in. Tetapi mereka tidak mengingkari perbuatan Al-Walid ibn al-Malik bin Marwan yang menghiasi masjid dengan meletakkan ukiran-ukiran yang indah. Ulama bincang, kenapa mereka tak pertikaikan kalaulah perkara itu haram atau perkara itu makruh? Sebagian ulama mengatakan bahawa mereka tidak mengingkari perbuatan tersebut adalah kerana takut akan fitnah. Tak nak berlaku fitnah yang lebih besar. Okey. Tak habis kita hadis ini. Kita kembali kepada hadis ini. Yuzakhrifuna masajidahum, mereka menghiasi masjid-masjid mereka. Maka kita dah faham. Yang Nabi sebut dalam hadis ini bukanlah larangan untuk menghiasi masjid. Kalau kita nak bina masjid untuk bagi masjid kita indah, orang seronok datang, masjid kita tidak dipandang hina, masjid kita menjadi lambang syiar di sebuah negara Islam, maka pada ketika itu dia dibenarkan. Tetapi yang masalah dia apa? Nabi kata dalam hadis ini, pada akhir zaman mereka bukan semata-mata menghiasi masjid-masjid mereka, tetapi mereka juga yukhribuna qulubahum. Masjid dia cantik, indah, tetapi hati mereka kosong. Hati mereka rosak. Hati mereka tak ada guna. Mereka hanya duk sibuk menghiasi masjid. Mereka hanya duk sibuk berlumba-lumba siapa masjid yang paling handal, siapa masjid yang paling cantik. Dalam sahih dalam Sunan Sittah, kecuali Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan Ashabus Sunan kecuali Imam Tirmizi daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Nabi SAW bersabda bahawa tidak akan berlakunya kiamat sehinggalah manusia berlumba-lumba, berbangga-bangga dengan masjid yang mereka miliki. Bahkan dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya secara muallaq daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Sayyidina Anas, yatabahawna biha wa thumma la ya'murunaha illa qalila. Mereka berbangga-bangga dengan masjid mereka. Masjid yang paling cantik, masjid kau apa dah? Kat nilai masjid apa paling cantik? Dia tanya. Dan dekat Seremban banyak masjid cantik, kau tahu? Contohnya, kan, dia berbangga dengan masjid yang dia miliki. Wala ya'murunaha illa qalila. Tapi yang mengisi masjid tu tak ramai. Adalah 3-2 korek yang ada. Yang bangga ramai. Orang Seremban yang bangga dengan masjid Sendayan tu ramai. Tapi yang isi tak seramai yang berbangga tersebut. Soalan ni saya jawab nanti ya, boleh? Saya jawab akhir nanti kalau sempat, insya-Allah. Okey. Jadi dalam hadis ini yang masalah dia apa? Bila manusia menghiasi masjid,
akhirnya hati mereka lalai dengan dunia. Mereka datang masjid semata-mata untuk ambil gambar, untuk selfie, post dalam Instagram, post dalam Facebook. Yatabahawna, mereka hanya untuk berbangga, tetapi bukan untuk mengimarahkan masjid, bukan untuk menjadikan masjid sebagai rumah Allah, tempat untuk mengabdikan diri kepada Allah, tempat untuk menuntut ilmu. Maka ini yang dilarang di dalam Islam. Yattaqi ahaduhum ala thawbihi ma la yattaqi ala dinihi. So seorang itu mereka akan menjaga, melindungi bajunya lebih daripada mereka menjaga agamanya sendiri. Maka ini perumpamaan yang sangat hebat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Manusia pada akhir zaman dahlah mereka berbangga dengan masjid mereka. Dan hati-hati mereka rasa, Nabi sebut dalam hadis yang lain, inna fi kulli jasadin mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu. Nabi kata dalam setiap jasad itu ada seketul daging yang mana kalau baik daging itu, baiklah jasad keseluruhannya. Kalau buruk daging tersebut, buruklah keseluruhan jasadnya. Ala wahil qalbu. Itu adalah hati. Tapi kalau hati dah rosak, maka rosaklah kesemuanya. Oleh itu natijah dia apa? Yattaqi ahaduhum ala thawbihi ma la yattaqi ala dinihi. Dia jaga baju dia daripada kotor, lebih dia jaga daripada dia menjaga agama dia sendiri. Dia tak peduli kalau agama dia rosak, dia tak peduli orang hina agama dia tak peduli agama dia dipermainkan, yang penting baju dia elok. Yang penting baju dia boleh beli baru. Yang penting dia ada seluar mewah, dia ada baju mewah, dia ada kereta mewah, dia ada rumah. Yang lain dia tak peduli. Biarlah agama kena hina ke, biarlah agama dipermainkan ke, asalkan dunia dia selamat. Dan Nabi kata lagi dalam hadis ni, la yubali ahaduhum idza salamat lahu dunyahu ma kana min amri dinihi. Dia dah tak peduli dah kalau dunia dia dah okey, dia dah hidup mewah, dah ada kereta, dah ada rumah, dah ada keluarga, dia tak peduli dah dengan yang lain. Pedulilah orang nak hina agama ke, orang nak hina Rasulullah ke, Palestin ke apa ke, pedulilah. Dan dah ada segalanya. Ini kata Nabi SAW. Keadaan umat akhir zaman yang mana bila dia dah ada dunia, dia tak pedulikan dengan dunia. Dia lebih jaga bajunya sendiri daripada dia menjaga agamanya sendiri. Sedangkan para ulama mereka menjaga agama mereka lebih daripada mereka menjaga nyawa mereka sendiri. Para sahabah mempertahankan Islam lebih daripada nyawa, mengorbankan nyawa mereka, tercedera dalam peperangan demi untuk menegakkan Islam. Tetapi pada akhir zaman, manusia dah tak peduli dah dengan agama. Biarlah agama kena hina, biarlah agama tak dipedulikan, tak dijaga, yang penting dunianya adalah selamat. Maka kata Sayyid Abdul Aziz lagi, saya mengatakan memperindah masjid telah menjadi trend di kalangan manusia dalam membina masjid-masjid mereka. Ini saya sebut kepada syarah supaya tak ada yang keliru. Jadi ini menjadi trend pada zaman kita. Mereka memperindahkan masjid seperti raja-raja memperindahkan istana. Duk sibuk cari masjid siapa yang paling cantik. Duk sibuk berlumba-lumba masjid siapa yang paling indah. Sehingga akhirnya mereka melupakan apakah tujuan sebenar pembinaan masjid. Bukan ukiran tu yang kita sibukkan, tetapi yang paling utama adalah membina umat Islam yang menghadiri masjid beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid cantik tapi kosong, tak ada orang, apa gunanya? Itulah petanda rosaknya agama mereka serta terkeluarnya mereka daripada sunnah Nabi mereka sendiri. Maka kata Sayyid Abdul Aziz, tanda apabila rosaknya agama seseorang itu apabila masjid-masjid mereka cantik. Mereka berlumba-lumba untuk menghiasi, memperindahkan masjid-masjid mereka. Bahkan Nabi SAW dalam satu riwayat mengatakan bahawa masa'a amalu qaumin illa zakhrafu masajidahum. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, tidaklah rosaknya amalan kaum itu melainkan setelah mereka memperindahkan masjid mereka. Nabi kata, tanda rosaknya amalan sesuatu kaum itu apabila mereka mula untuk menghiasi masjid-masjid mereka. Mula untuk berbangga-bangga dengan masjid mereka. Dan terdapat dalam riwayat yang lain mengatakan, idza zakhraftum masajidakum wa hallaytum masahifakum faddimaru alaikum. Jika kalian menghiasi masjid-masjid kalian dan menghiasi mashaf-mashaf kalian, maka kemusnahanlah bagi kalian. Ada dalam riwayat faddibaru alaikum. Jadi riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul yang dihukumkan marfu' oleh Al-Hakim. Tetapi dalam Az-Zuhud, kitab Az-Zuhud daripada Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan bahawa hadis ini merupakan hadis yang mauquf, dia bukan kalam Rasulullah, tetapi adalah kalam Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi para ulama mengatakan bahawa walaupun ini adalah kalam Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abu Darda, tetapi ia boleh menjadi hukum marfu' kerana apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah merupakan perkara yang ghaibiyat, perkara yang kita tak boleh ketahui melalui panca indera, melalui fikir-fikir.
Okey, jadi dalam riwayat ini mengatakan kalaulah manusia itu menghiasi masjid-masjid mereka dan menghiasi Quran-Quran mereka, Quran duduk hias, duduk sibuk menghias Quran. Tengok Quran siapa yang paling cantik. Lumba, Quran kau berapa ringgit? Lah RM10, Quran dan RM300 kau tahu. Kau tengok ukiran dia ni berbangga-bangga dengan Quran mereka. Maka kata Nabi SAW, faddimaru alaikum ataupun faddibaru alaikum, maka kemusnahanlah bagi kalian. Ini doa baginda SAW. Moga Allah SWT melindungi kita. Jadi pada saat ini apabila manusia menyibukkan diri untuk memperindahkan masjid-masjid, maka jadilah mereka orang yang tidak takutkan perkara yang boleh merosakkan agama mereka, sama ada percakapan maupun perbuatan. Dia dah tak peduli dah apa yang boleh merosakkan agama. Kadang-kadang percakapan dia pun dah menghina agama. Dia orang Islam, tetapi percakapan, perbuatan dia sendiri telah menjatuhkan Islam, telah menghinakan Islam. Bahkan anda akan mendapati mereka seperti yang disabdakan dalam hadis, hasrat mereka yang paling utama ialah menjaga dunia mereka dan melakukan pekerjaan supaya apa yang mereka miliki berada dalam keadaan selamat serta terus bertambah walaupun akan membawa kepada kerosakan agama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan memberi taufik kepada kita semua. Maka inilah natijahnya apabila manusia duk sibuk berlumba dengan menghiasi masjid, duk sibuk dengan menghiasi mashaf, sedangkan bukan itulah yang Nabi SAW perintahkan kepada kita. Bahkan Nabi SAW sabda apa dalam riwayat Abu Daud, Nabi SAW sabda, ma umirtu bitashyidil masajid. Aku tidak diperintahkan untuk menghiasi masjid. Nabi kata apa? Aku tak diutuskan untuk menghiasi masjid. Hiasi masjid itu bukan kerja aku, bukan tujuan utama untuk kita lakukan. Tujuan utama apa? Untuk membina umat Islam yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu tujuan utama. Bila kita berlumba untuk membina masjid yang cantik, memperindahkan masjid, akhirnya kita lupa kepada tujuan utama pembinaan masjid itu adalah untuk mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok soalan sikit ya. Apakah bila kita gunakan duit sumbangan orang ramai di tabung masjid itu untuk membantu jemaah atau orang kampung yang dilanda kesusahan atau musibah? Contoh macam dalam keadaan sekarang ni wabak COVID melanda negara kita dan ramai yang berada dalam kesempitan hidup dan pendapatan, apakah dibenarkan untuk kita gunakan duit sumbangan itu untuk kita bantu jemaah ataupun orang kampung yang sedang alami kesusahan itu? Jazakumullah. Okey, boleh tak kita gunakan duit masjid untuk bantu orang susah? Jawapannya adalah boleh. Kerana duit masjid tersebut adalah duit untuk membantu orang yang, walaupun tujuan duit masjid adalah untuk kepentingan masjid. Sebab tu tak boleh kita sebut pada awal tadi, tak boleh kita gunakan duit tabung masjid untuk kegunaan peribadi. Sebab apa? Orang yang masukkan duit dalam masjid, dia niat apa? Dia niat untuk bantu AJK ke? Dia niat untuk bantu imam ke? Tak. Dia masukkan duit ke dalam masjid, tabung dia untuk apa? Untuk kebaikan masjid. Untuk masjid membuatkan program-program yang untuk mengimarahkan masjid, untuk orang ramai datang masjid, untuk orang seronok datang masjid, buat panggil imam yang suara sedap contoh kan, buat majlis-majlis yang menarik orang lain suka datang, buat convention ke apa kena sebagainya lah. Tetapi untuk yang tujuan utama adalah untuk mengimarahkan masjid, untuk menjaga keselesaan para jemaah. Jadi boleh tak kalau kita ambil duit kita berikan kepada fakir miskin? Kalau tanya pendapat peribadi saya mengatakan sebaiknya, kalau boleh, kalau ada cara yang lain, maka gunakanlah duit yang lain. Sebab duit masjid tujuannya adalah untuk masjid, tujuannya adalah untuk mengimarahkan masjid, untuk keselesaan masjid. Tetapi kalaulah orang tu dah terlalu susah dan bantuan pun dah tak ada. Contoh ketika zaman COVID ini, orang semua susah dengan hilang kerja, ada yang hilang rumah, kena tarik rumah, kena tarik kereta dan sebagainya. Maka pada ketika itu boleh untuk pihak masjid keluarkan sedikit, bukan dengan nilai yang banyak. Kerana dikhawatiri bila kita keluarkan nilai yang banyak, dikhawatiri akan menjejaskan kepentingan duit itu sebenar. Bolehlah kita keluarkan sebahagian sikit daripada duit itu untuk kita membantu orang-orang yang susah. Dan hari ini pun yang sebaiknya seperti mana yang kita buat, yang masih masjid di Negeri Sembilan buat, mereka buat tabung infak. Tabung memang untuk membantu orang susah. Ataupun dia buat peti, dia masukkan beras, dia masukkan Maggi, dia masukkan susu dan sebagainya. Orang yang susah boleh datang, boleh ambil. Maka itu adalah yang lebih baik. Cuma kalaulah dah tak ada cara lain, orang tu memang dah dalam kesusahan,
Memang rumah dia nak roboh dah contohnya, takkan kita tak bantu. Kita nak guna duit sendiri, duit kita tak ada, maka pada ketika itu bolehlah kita keluarkan duit masjid untuk membantu orang yang susah, kerana orang masjid itu termasuk di dalam ahli qaryah ataupun ahli masjid itu sendiri. Maka ia termasuk dalam kepentingan menjaga masjid dan jemaahnya. Wallahu alam. Bagaimana pula bendahari masjid yang terlalu berkira-kira tentang penggunaan duit sumbangan dari masjid untuk tujuan kebajikan ahli qaryah, terutama musim PKP ini, walaupun telah dipersetujui oleh masyarakat ajaki masjid, tanpa membelanjakan menyalurkan kepada kepala kesihatan dan kebajikan jemaah. Okey, ini pun satu masalah yang banyak berlaku, bukan di satu dua masjid ataupun surau. Masalah ini berlaku di kebanyakan surau. Bila ada di kalangan AJK, saya bukan nak mengutuk AJK, saya bukan nak salahkan sesiapa, tak. Tetapi kita juga kena faham, duit masjid tersebut, yang pertama, duit masjid tersebut bukan duit peribadi kita. Bukan duit kita. Tak boleh kita simpan, kita buat macam duit kita, kita sayang macam duit kita. Kau duit kita tak nak keluarkan, tak apa, tak ada masalah. Tetapi duit masjid sepatutnya kita keluarkan kepada mereka yang memerlukan. Itu yang pertama. Terutamanya dalam keadaan ini, seperti yang saya sebut sebelum tadi, bahawa ahli qaryah, orang kampung itu termasuk di dalam jemaah masjid dan mereka memerlukan bantuan. Walaupun ada bantuan, kita ada zakat, kita ada adun yang menjaga kebajikan, tetapi kadang-kadang bantuan tersebut tidak sampai ataupun lambat sampai, memerlukan proses. Maka bolehlah pada ketika itu masjid mengambil ikhtiar untuk membantu. Janganlah kita terlalu sayangkan duit itu sehingga akhirnya kita tak guna duit itu. Tapi kena ingat juga seperti yang saya sebut tadi, janganlah kita gunakan segala, sebab duit di masjid kita kena faham. Masjid dia juga ada komitmen dia tersendiri. Dia kena bayar elektrik. Contoh masjid yang besar-besar, ada yang sampai dia punya bil elektrik sampai 10,000, 20,000. Tambahan pula sekarang jemaah pun tak datang ke masjid, duit tabung pun tak berisi. Jemaah 12 orang, berapa je ada duit masjid. Jadi ada masjid yang kadang-kadang mereka juga mempunyai masalah ekonomi. Mereka juga ada masalah duit. Oleh itu saya tak berpihak kepada mana-mana. Saya nasihatkan kepada AJK masjid, kalau ada duit, berikan, bantu kepada orang yang memerlukan. Kalau duit masjid kita sampai ratusan ribu, kita nak buat apa dengan duit tu? Duit tu bukan duit kita. Buat program pun sekarang, program COVID tak boleh buat program. Nak panggil ustaz penceramah pun tak boleh nak bagi penceramah. Nak buat apa pun tak boleh. Bantu orang yang memerlukan. Tapi kita juga sebagai ahli qaryah, janganlah kita selalu bersangka buruk ataupun selalu nak menyalahkan orang lain. Kita juga kena faham daripada sudut yang berbeza kemungkinan. Ini kemungkinan ya, kemungkinan kalau kita tahu itu lain cerita. Ini kemungkinan kalau kita tak tahu, tiba-tiba kita kata masjidnya pula aku tak bagi bantu orang. Kemungkinan masjid itu juga ada masalah keuangan mereka tersendiri. Okey, boleh saya tahu Ustaz guna buku apa rujukan utama bagi solat malam ni? Kita gunakan buku 40 hadis perihal zaman kini. Mungkin dia nampak terbalik dalam live ya. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ini di Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Boleh beli secara online, boleh PM je page Falak ni, bagi tahu mereka yang tuan perlukan buku ni. Harga dia saya pun tak ingat. Boleh rujuk kepada mereka dan boleh beli melalui secara online. Kitab 40 hadis perihal zaman kini. Wallahu alam tuan-tuan, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf jika mengambil masa yang terlebih. Saya mohon maaf juga jika ada perkataan yang terlanjur, yang tersalah bicara, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang dalam hal itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya keduanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.